Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. Seperti yang dijanjikan pada video sebelum ni, sekarang ni aku ingin berkongsi dengan anda mengenai berita yang telah dikeluarkan oleh Suria.my dan seterusnya satu lagi berita yang baru dikeluarkan oleh Majority dan ini agak serius jugalah tajuk yang diperkongsikan. So itu aku akan berkongsi sebentar lagi. Tapi untuk video kali ini aku akan mulakan dulu seperti mana aku janjikan, iaitu daripada Suria.my ni. Tapi sebelum tu, untuk semua SRTV cuba untuk mendapatkan 10k subscriber di penghujung saingan Liga Super ni. Buat anda yang belum subscribe, sila lakukannya sekarang. Dan share video ni lah untuk rakan-rakan anda. Tidak dilupakan juga, aku ingin mengingatkan kepada anda semua untuk menetang butang notifikasi agar anda tidak ketinggalan untuk perkongsian yang seterusnya. Untuk menjadi member SRTV pun anda boleh lakukannya dengan pembayaran RM5 bagi tiap bulan. Anda akan mendapat emoji dan stiker yang berlainan dari orang lain, dan di sebelah nama anda tu akan terletak tercatatlah berapa lama sudah anda menjadi member SRTV. So, okay, seperti yang dijanjikan, sekali lagi tajuk yang diperkongsikan oleh Suria.my ni ianya telah dikeluarkan pada 1 Oktober 2025 yang bertajuk Malapetaka menanti Sabah FC jika masih kekal dengan strategi lapuk berdepan Kuching City. So strategi formation telah aku share pada video sebelum ni, so anda boleh cek lah apa yang cuba aku sampaikan di sana. Dan aku ingin mengulangkan sekali lagi beberapa nota penting lah untuk apa yang kekurangan Sabah FC sekarang ni. Yang paling ketara di sini adalah kemasukan pemain import baru kita, iaitu Fergustiani, Pelicanos dan juga Aidin. Tidak menjanjikan credibility selaku pemain import. Sebaliknya belum memberikan apa-apa benda yang positif lah untuk persembahan Sabah FC. Begitu juga dengan Fergustiani. Unfortunately aku kena katakan benda ni juga kerana dia pun tidak aksi yang cukup bagus dari Fergustiani, tapi belum lagi memberi sebarang sumbangan yang signifikan bagi membantu Sabah FC mendapat rekod yang lebih baik pada beberapa perlawanan sebelum ni. Dan seterusnya juga adalah kelemahan bahagian midfield kita, yang seperti yang kita tahu, untuk kejayaan suatu pasukan tu midfield perlu kuat. Midfield perlu sekali lagi ada kesinambungan, mampu membuat kesinambungan di antara defender, midfield dan juga attacking, dan itu adalah antara benda yang memberi impact terbesar untuk kita pada beberapa perlawanan sebelum ni. Dan seterusnya juga penggunaan 100% kalau boleh ikut kecergasan juga pemain antara bangsa kita seperti Darren Lock, Dominic Tan, Stuart Wilkin, Daniel Ting dan juga Fergustiani perlu seringkali berada di kesebelasan utama bagi mana-mana perlawanan. Sekali lagi, provided dengan kecergasan mereka pada tiap-tiap perlawanan yang akan datang. Kerana kita sebenarnya, agen aku katakan, pemain import kita tidak mampu beraksi bermain yang kita inginkan, dan kebergantungan kita untuk pemain tempatan yang mempunyai pengalaman di peringkat yang lebih tinggi amat diperlukan untuk perjalanan Sabah FC bagi mengharungi perlawanan yang akan datang, especially sekali lagi bagi mengharungi derby Borneo akan menentang Kuching City pada esok hari, di mana ianya lebih didominasi oleh Sabah FC lah pada sebelum ni. Dan adakah dominasi tersebut akan dipecahkan finally oleh Kuching City? So perlu ada perubahan, perlu ada plan yang terbaru untuk Sabah FC bagi mengharungi perlawanan yang akan datang mengikut kekuatan player yang kita miliki sekarang ni. Dan sekali lagi benda itu telah aku bincangkan pada video sebelum ni. So seterusnya melibatkan juga prestasi Sabah FC, yang perkongsian yang telah dikeluarkan oleh Majority. So ini adalah benda yang cukup serius aku katakan di sini kerana ia melibatkan head coach terbaru kita, iaitu JP, di mana tajuk news tu memperkatakan dendam 7 kali tewas derby Borneo, Kuching City boleh jadi dalang JP direhatkan, Sabah FC angkara rekod paling teruk. Ini adalah benda yang baru keluar pada 3 Oktober 2025 sewaktu video ini dirakamkan pada 6.30
pagi ini. So maksudnya benda ni bukan rumours, bukan desas-desus, tapi sekali lagi sekiranya JP tidak mendapat result yang diingini, kemungkinan besar beliau akan direhatkan selaku head coach kita. Dan benda ni bukan asing di saingan Liga Super. Pernah juga bukan beberapa lah, setahu aku ada yang aku follow, ada satu pasukan di mana head coach mereka yang head coach import juga tidak memberikan aksi yang diinginkan, tidak mendapat result yang diinginkan, dan head coach tersebut telah direhatkan. Direhatkan di sini maksudnya bukan dibuang, tapi tidak diguna pakai experience beliau di dalam squad tersebut. Kerana kenapa tidak perlu dibuang? Kerana ada kontrak yang perlu di honor lah, kontrak tersebut. Kerana sekiranya pembuangan dilakukan, akan ada pampasan yang perlu dilakukan oleh klub tersebut. Dan kita bercerita mengenai Sabah FC, sekiranya Sabah FC tidak honor kontrak yang diberikan kepada JP dan ingin membuang JP, Sabah perlu membayar pampasan lebihan bulan untuk JP lah. So ini adalah tugas yang besar untuk JP. Sekali lagi, sekiranya beliau berkeinginan untuk terus mengemudi Sabah FC dan membuktikan yang dia ni sebenarnya adalah head coach yang perlu diberi perhatian dari Sigani di saingan Liga Super ni. So itu terpulang kepada beliau sekarang ni. Tapi bagi aku tidak adil untuk mempersalahkan beliau sahaja di dalam permasalahan ini, kerana seperti mana telah aku balik-balik katakan pada video sebelum ni, JP tidak diumumkan dan tidak dilantik sepenuhnya as a head coach untuk Sabah FC pada pramusim. JP telah diumumkan untuk beberapa jam, lebih kurang macam tu, sebelum bermulanya kick off perlawanan pertama Sabah FC. So beliau tidak mempunyai masa yang cukup untuk menerapkan beliau punya kepakaran lah, okay, untuk skuad Sabah FC ni. Sebaliknya, beliau perlu mencongak strategi beliau, perlu mengkaji balik kekuatan Sabah FC ni mengikut resepi beliau pada saingan Liga Super yang telah memberi impact seperti mana result yang telah kita saksikan. So bukan JP sejak perlu dipersalahkan di sini. Bagi aku, management Sabah FC pun perlu juga dipersalahkan. Kalau aku tengok sini macam JP ni jadi scapegoat lah, jadi kambing hitam untuk permasalahan Sabah FC ni, sedangkan beliau sendiri pun tidak mempunyai masa yang cukup untuk membentuk apa yang beliau inginkan. Tapi sekiranya benda ni berlaku, so memang tidak ada pilihan lain lah, terpaksa merehatkan beliau. Cuma sekali lagi katakan di sini, sekiranya benda ni terjadi, aku tidak akan mengalahkan JP kerana sekali lagi beliau tidak mempunyai peluang dan masa yang cukup untuk membentuk apa yang beliau, apatah lagi untuk mendapatkan pemain import seperti yang beliau inginkan. Jadi ini adalah benda yang mengejutkan, dan perlawanan derby ni mentang kucing adalah perlawanan crucial untuk JP dan of course untuk kita lah, kerana sekiranya kita gagal lagi untuk mendapatkan mata pada perlawanan ni, aku yakin again depends juga dengan keputusan pasukan yang berada di bawah Sabah FC, ianya akan menghumban kita ke bawah lagi di saingan Liga Super ni. So okay guys, itu adalah perkongsian terkini untuk apa yang terjadi di dalam camp Sabah FC sekarang ni. Jadi bagaimana pendapat anda untuk dua perkongsian yang telah aku berikan sebentar tadi? Letakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah. Dan aku ingin bertanya, adakah anda rasa Sabah FC perlu merehatkan JP? Dan kedua, adakah JP perlu dipersalahkan 100% di atas prestasi hambar yang Sabah FC tampilkan setakat 5 perlawanan ini? Letakkan pendapat anda di ruang komentar bawah. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.